Malaysia ialah negara yang kaya dengan budaya dan warisan kerana masyarakatnya yang berbilang kaum yang terdiri daripada Melayu, Cina, India dan kaum-kaum lain yang berbilang dan unik. Sebahagian daripada warisan budaya yang kaya ini adalah permainan tradisional yang telah lama wujud seperti congkak, batu seremban, sepak takraw, gasing, wow dan banyak lagi. Namun begitu, dengan perkembangan teknologi digital dan kesan globalisasi, permainan tradisional yang dahulunya popular dalam kalangan masyarakat kini kian pudar dan semakin dilupakan. Terdapat satu perbezaan besar antara generasi sekarang dan generasi terdahulu di mana pelibatan masyarakat sekarang dalam permainan tradisional semakin berkurangan. Masyarakat generasi terdahulu bermain pelbagai permainan tradisional dan aktiviti dalaman dan luaran yang mudah dan menyeronokkan. Manakala masyarakat generasi moden telah menghabiskan sebahagian besar masa mereka dengan aktiviti berasaskan skrin seperti melihat iPad, bermain telefon pintar dan permainan komputer. Kerajaan dan sistem kekeluargaan memainkan peranan yang penting bagi menyelesaikan masalah kurangnya pendedahan permainan tradisional dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Namun, usaha kerajaan dan badan-badan bukan kerajaan tidak mendapat sambutan meluas kerana persekitaran juga memainkan peranan penting. Sebagai contohnya, pada suatu ketika dahulu, masyarakat lebih mesra bertemu dan bermain bersama secara bersemuka. Pada zaman sekarang, masyarakat lebih menyendiri dan bertemu di ruang maya. Keduanya mempunyai kelebihan masing-masing, tetapi keduanya mempengaruhi kebudayaan masyarakat Malaysia. Sekiranya permainan tradisional tidak dapat menembusi alam maya atau sekiranya permainan ini dilupakan, sedikit sebanyak adat tradisional masyarakat di Malaysia akan ditinggalkan atau dilupakan. Oleh itu, bagi mengenal pasti faktor kekurangan pendedahan permainan tradisional dalam kalangan masyarakat berserta cadangan penambahbaikan pengekalan permainan tradisional dalam tradisi masyarakat Malaysia, kajian ini telah melaksanakan kaji selidik dalam kalangan masyarakat Malaysia bertujuan untuk mengenal pasti tahap pendedahan masyarakat Malaysia terhadap permainan tradisional. Terdapat 4 permasalahan kajian. Pertama sekali, permainan tradisional semakin lama semakin dilupakan oleh masyarakat di Malaysia sekarang disebabkan oleh kecanggihan teknologi masa kini. Kemunculan media sosial dengan pengaruh hiburan yang kuat menyebabkan masyarakat masa kini terutamanya golongan muda menganggap permainan tradisional sudah lapuk dan ketinggalan zaman. Mereka lebih memilih untuk meluangkan masa dengan media sosial daripada melibatkan diri dalam permainan tradisional. Selain itu, permasalahan kajian yang kedua adalah sikap dan pandangan masyarakat terhadap permainan tradisional. Masyarakat sekarang menganggap permainan tradisional adalah ketinggalan zaman dan mereka lebih menyukai permainan moden. Hal ini demikian kerana sikap masyarakat sekarang terutamanya generasi muda ini ingin mengikut perkembangan semasa dan lebih menyukai budaya barat dan permainan moden yang menepati citarasa atau trend mereka. Sikap kurang sabar turut menyumbang kepada faktor yang menyebabkan masyarakat kini kurang berminat dengan permainan tradisional. Permasalahan kajian yang ketiga adalah kekurangan penganjuran pertandingan permainan tradisional. Hal ini demikian kerana masyarakat sekarang terutamanya generasi muda sekarang tidak berminat untuk menyertai pertandingan permainan tradisional seperti gasing, sepak raga, galah panjang, wow dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh peningkatan penganjuran pertandingan permainan terutamanya permainan video seperti Mobile Legends dan sebagainya. Keadaan ini menyebabkan generasi muda lebih cenderung untuk memilih permainan video berbanding permainan tradisional. Seterusnya adalah kedatangan pengaruh budaya asing. Perkembangan era globalisasi yang mengalami arus pemodenan yang rancak ini telah memperkenalkan budaya asing dalam kalangan masyarakat kini. Kebanyakan orang terutamanya generasi muda lebih suka mengejar dan mengikuti budaya asing yang popular serta moden. Oleh yang demikian, kajian terhadap memelihara permainan tradisional perlu dilakukan dalam konteks generasi kini. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Objektif kajian ini termasuklah objektif kajian yang pertama ialah mengenal pasti faktor mengapa permainan tradisional semakin dipingkiri dalam kalangan masyarakat generasi muda. Objektif kajian yang kedua ialah mengkaji langkah-langkah peningkatan pemain minat atau penerimaan permainan tradisional untuk keharmonian masyarakat. Bagi slide ini, saya akan membentangkan skop kajian. Skop kajian yang pertama ialah kajian ini tertumpu kepada para pelajar Universiti Sains Malaysia sahaja yang terdiri daripada pelbagai kaum. Skop kajian yang kedua ialah kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti faktor permainan tradisional semakin dipingkiri dalam kalangan masyarakat generasi muda di Malaysia. Skop kajian yang ketiga ialah kajian ini memfokus pada langkah-langkah meningkatkan pemain minat atau penerimaan permainan tradisional untuk keharmonian masyarakat di Malaysia. Seterusnya, kaedah kajian.
Kaedah gajah menunjukkan kepada sesuatu pendekatan yang digunakan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah yang dihadapi dan hendak dikaji. Kaedah gajah yang pertama ialah kaedah kualitatif. Kaedah kualitatif merupakan satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Kebiasaannya, kaedah kualitatif ini ialah komen lisan secara temu bual, penyertaan, pendapat dan prestasi bertujuan untuk menjelaskan kejadian secara verbal dalam kajian ini. Kaedah kajian yang kedua ialah kaedah kuantitatif. Kaedah kuantitatif ialah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data penganggap sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Dalam kaedah kuantitatif, kami akan menggunakan kaedah soal selidik yang dijalankan dalam berbentuk borang Google. Seramai 50 orang responden akan menjawab borang soal selidik ini. Borang ini akan mengantarkan kepada responden melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram. Maklumat dan data yang diperolehi melalui soal selidik ini akan dianalisis dalam dua bentuk carta ialah carta pie dan carta bar. Terima kasih Yan Shu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Amir Hayati binti Azhari akan membentangkan bahagian A, iaitu demografi responden. Kami telah mendapat sebanyak 50 responden untuk menjawab soalan kaji selidik kami. 98% daripada responden iaitu sebanyak 49 orang pernah bermain permainan tradisional, manakala 2% iaitu seorang tidak pernah bermain permainan tradisional. 34 orang responden iaitu sebanyak 68% ialah perempuan, manakala 16 orang responden iaitu sebanyak 32% ialah lelaki. 14% daripada responden iaitu 7 orang berumur dalam lingkungan 11 hingga 20 tahun, manakala 86% responden iaitu 43 orang berumur dalam lingkungan 21 hingga 30 tahun. Daripada 50 orang responden, 29 orang ialah Melayu, 19 orang ialah Cina dan 2 orang ialah India. Yang terakhir ialah negeri asal. 8 orang responden berasal dari Johor, 4 orang responden berasal dari Kuala Lumpur, 7 orang responden berasal dari Kedah, 2 orang responden berasal dari Kelantan, 2 orang responden berasal dari Negeri Sembilan, 10 orang responden berasal dari Pulau Pinang, 1 orang responden berasal dari Perlis, 4 orang responden berasal dari Perak, 3 orang responden berasal dari Selangor, 2 orang responden berasal dari Terengganu dan 1 orang responden berasal dari Sabah. Bahagian B, isu permainan tradisional. Jenis permainan tradisional yang pernah anda main atau ketahui. Berdasarkan carta ini, contoh adalah paling tinggi iaitu sebanyak 96% dan seterusnya batu seremban dan dasing adalah kedua dan ketiga tinggi iaitu sebanyak 74% dan 68% masing-masing. Manakala tutur dan catur landa adalah paling rendah iaitu sebanyak 0%. Isu kedua, adakah anda setuju bahawa permainan tradisional Malaysia menunjukkan keunikan budaya Malaysia? Berdasarkan carta ini, terdapat 78% responden sangat setuju dan 18 responden setuju dan seterusnya 2% responden sederhana dan tidak setuju terhadap isu ini, manakala 0% responden sangat tidak setuju. Seterusnya, adakah anda setuju bahawa permainan tradisional Malaysia semakin dipinggiri oleh generasi muda? Terdapat 56 responden sangat setuju dan 32% responden setuju dan seterusnya 10% responden sederhana dan 2% responden tidak setuju terhadap isu ini, manakala 0% responden sangat tidak setuju. Saya Kian Bun. Saya akan membentangkan bahagian C, iaitu faktor mengapa permainan tradisional semakin dipinggiri dalam kalangan generasi muda. Faktor pertama ialah penggunaan gadget adalah punca permainan tradisional semakin pupus, dan faktor kedua ialah pengurangan aktiviti sosial menyebabkan permainan tradisional semakin pupus. Kedua-dua faktor ini telah disetujui oleh 46 orang responden iaitu 92%.
Selain itu, terdapat 40 orang responden dengan 84% bersetuju dengan faktor permainan tradisional semakin lapor kerana perubahan zaman. Dan seramai 40 orang responden dengan 86% bersetuju dengan faktor sikap dan pandangan masyarakat beranggap permainan tradisional ketinggalan zaman. Faktor terakhir yang dikaji dalam kajian kami adalah kesukaran mendapatkan peralatan permainan tradisional. Cuma 33 orang responden, iaitu 66% yang bersetuju dengan faktor ini. Seterusnya, pembentangan akan diteruskan oleh rakan saya dalam bahagian langkah-langkah menyelesaikan masalah yang dikaji. Hello, saya Joshua dan saya akan membentangkan analisis tempatan kajian bahagian D, iaitu langkah-langkah meningkatkan minat permainan tradisional. Untuk analisis tempatan kajian, langkah-langkahnya kita telah mengumpulkan 7 langkah, dan yang pertama ialah permainan tradisional perlu dimajukan dengan pengaplikasian permainan tradisional dalam dunia digital. Seterusnya, penganjuran pertandingan ataupun festival permainan tradisional dapat mendedahkan permainan tradisional kepada generasi sekarang. Dan langkah ketiga pula, pihak kerajaan meningkatkan kesedaran dengan mengadakan kempen tentang kepentingan permainan tradisional kepada masyarakat Malaysia. Dan langkah keempat, pihak swasta pula haruslah melaksanakan tanggungjawab sosial dengan memberi bantuan dari segi kewangan bagi mengembangkan permainan tradisional. Untuk langkah kelima pula, ibu bapa juga berperanan untuk meluangkan masa dalam menjalankan aktiviti dengan anak-anak di samping mewariskan permainan tradisional kepada generasi muda. Langkah keenam, pihak sekolah pula boleh mendedahkan keunikan permainan tradisional dan memperkenalkan dalam subjek pendidikan jasmani. Dan langkah yang ketujuh, iaitu yang terakhir pula, ialah adakah orang yang berpengaruh atau dikenali sebagai influencer dapat membantu dalam isu ini jika mereka memberi tunjuk ajar untuk mencipta peralatan permainan tradisional sendiri? Berdasarkan analisis tempatan kajian kita, kebanyakan individu bilang setuju. Bahagian E kajian kami menjelaskan nilai tahap kepentingan dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing bagi mengembangkan permainan tradisional. Melalui kajian kami bersetuju dan percaya pendedahan perlu diberikan kepada generasi muda agar permainan tradisional terjamin. Seterusnya, pihak yang bertanggungjawab untuk meningkatkan pendedahan permainan tradisional diutamakan oleh pihak masyarakat dan diikuti oleh pihak ibu bapa, guru dan kerajaan. Selanjutnya, bagi pihak yang perlu bertanggungjawab untuk mempromosikan permainan tradisional dan pihak yang perlu bertanggungjawab untuk memastikan permainan tradisional tidak pupus atau dilupakan mempunyai keputusan yang agak sama, iaitu kerajaan merupakan pihak yang utama dan diikuti oleh pihak ibu bapa, guru dan masyarakat. Secara ringkasnya, kerajaan merupakan pihak yang penting dalam memperluaskan budaya permainan tradisional, manakala masyarakat dapat memberi pendedahan yang lebih berkesan. Masalah pertama yang kami hadapi sepanjang soal selidik ini ialah berlaku kekeliruan dalam mengenal pasti kaedah yang betul semasa menjalankan kajian pada peringkat awal. Sebagai langkah penyelesaian, penyelia kami telah memberi penerangan atau nasihat dengan lebih jelas bersama maklumat tambahan semasa perjumpaan dijalankan. Masalah yang kedua ialah kami tidak dapat mengendalikan soal selidik ini secara bersemuka. Maka dengan itu, kami telah menyediakan borang soal selidik secara atas talian.